Okay guys, apa khabar semua? Assalamualaikum, salam sejahtera. Nama aku Asri dan ini adalah channel Wak Vips. Dan seterusnya dalam siri review detail berkenaan dengan Sun Ayo, sebuah produk yang adalah sebuah hasil dari kolaborasi antara gerobak vapor dan juga Vapors Cloud dari Indonesia. Gerobak vapor ni dari Indonesia. Dan juga Vapors Cloud ni bekerjasama untuk menghasilkan Sun Ayo ni. Dan dalam siri kali ni kita akan sentuh berkenaan dengan dia punya pengoperasian dia lah, dari segi chipset dia, dari segi UI dia, dan dari segi apakah value ataupun nilai yang ada yang pengguna-pengguna Sun Ayo boleh looking forward lah. Jadi secara ringkasnya lah, ni Sun Ayo yang berwarna merah dan hitam ini. Chipset dia, aku ada buat research sedikit, tetapi tak tahulah sama ada betul atau tidak, sebab tidak ada apa-apa konfirmasi, tidak ada apa-apa pengesahan. Yang mana chipset ini kalau dilihat secara kita tengok secara uh, dari segi antarmuka ataupun user interface UI dia, ada memiliki persamaan dengan chipset yang kita pernah tengok di Stubby AIO. Dari segi contohnya, dari segi pengoperasian dia, tekan power button 3 kali dia akan masuk menu, dan kemudian ada setting, kemudian ada exit. Menu dia memang ringkas, tapi ikon-ikon dia tu macam sama dengan apa yang ada dekat Stubby AIO. Cuma Stubby AIO tu dia punya screen lebih besar lah. Yang ini menu-menu dia dan sistem-sistem dia ni, dia settingkan untuk device yang menggunakan screen yang lebih kecil lah. So yang tu aku perasan dia macam Stubby AIO punya um, UI. Dan kalau Stubby AIO tu, dia adalah chipset yang dibangunkan oleh uh, Orca Vape. Kalau tak silap, Orca Vape dengan lupalah apa benda, satu company lagi. Uh, Suicide Mods punya sistem pengoperasian dengan Orca Vape yang buat dia main chipset tu, if I am not mistaken lah. Macam sama, sebab kalau kita tengok dia punya contohnya, kalau kita tekan dia punya efek-efek dia, dia punya macam ada efek tu kan. Kalau kita masuk dekat satu menu, contohnya kita masuk menu yang ni, dia ada power, bypass, nickel atau nichrome, titanium, SS, stainless steel, kemudian exit dengan select, dengan memilih menggunakan power button. Dengan kemudian kalau menu kat sini macam setting ni, kita tengok ada stealth, ada exit. Stealth ni kalau kita pakai, kita on kan dia, screen tu tak nyala tau. So boleh jimat bateri sikit lah. So bateri status ke apa semua memang tak ada. Memang toggle kosong macam ni je screen dia. Kalau kita fire pun dia boleh fire kan. Fire memang boleh, tapi tidak ada apa-apa dekat screen lah. Okay. Kalau nak tengok balik screen tu dengan stealth mode ni, kita kena tekan fire button 3 kali. Baru dia keluar. Kemudian kita boleh set up balik untuk kita offkan balik stealth mode ni. Kalau nak pakai, itu pilihan masing-masing. Jadi dia memang menu dia simple, ringkas, tak ada banyak pelik-pelik lah. Tak ada voltage, tak ada. Dan dekat situ pun kalau kita tengok ada bawah tu power, iaitu mode dia. Kemudian 0.33 ohm tu adalah bacaan coil. Kemudian 33.0 watt. Dan kemudian atas tu ada status bateri serta percentage bateri. Sekarang ni bateri ada 93%. Guys, nampak tak? Okay, itu dia punya antara muka dia. Dan kalau kita contoh ada satu function yang mungkin ramai yang tak tahu. Kalau kita picit lama, dia ada cut off. Cut off dia selama 10 second. Okay. Nampak tu, 10 second limit. Dia kalau kita tekan fire lama-lama, dia akan cut off, akan switch off sendiri selama 10 second dalam mode power ni. Mode yang lain-lain aku tak try lagi sebab aku memang biasa guna yang mode yang power sahaja ataupun wattage lah. Okay, jadi itu dia punya
chipset dia. Walau bagaimanapun, tim Sun Ayo, Gerobak Vapor dan juga uh, Vapors Cloud ni, diorang juga ada memberi jaminan, memberi tahu kepada komuniti Sun Ayo ni mengenai yang uh, dia punya chipset ni sebenarnya boleh ditukar kalau sekiranya berlaku masalah, dan dia boleh ditukar dengan mudah oleh para pengguna sendiri. So nak buat benda tu, kita yang pertama sekali jangan ada bateri lah, sebab kita berurusan dengan chipset, barang-barang komponen elektrik yang kecil-kecil ni kan. So bateri cabut dulu, and then dekat kawasan sini, kat kawasan fire button ni kan ada dua skru kan. Kena buka skru dia. Okay. Kena buang dulu. Jangan buang. Kena buka, kena lepaskan dulu skru dia ni. Kemudian kita akan nampak dia punya chipset dia macam tu. Tu dia punya motherboard dia lah, chipboard dia dengan dia punya wire dia. Dan ini barang kita boleh buka sebenarnya ni, benda ni. Macam mana nak buka? Okey, ada beberapa skru yang perlu kita longgarkan dan kita letak kat tepi dulu. Okey, bawah ni ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada satu lagi di bawah wire kabel ni, 6. Jadi kita buka dulu yang mana menggunakan top ni. Top ni saiz dia berapa Sekejap. Oh, dia tak menggunakan top guys. Dia menggunakan Allen key. Jadi rasanya kena gunalah. Kena cari Allen key yang sesuai. Sekejap. Masuk tak? Okay. Tak masuk. Kena cari Masuk. Ini first time buat nak buka dia punya chipboard ni, nak lepaskan dia, nak bagi korang tengok. Okey, yang ni masuk. Okay, Allen key yang saiz ini aku tak tahu saiz dia berapa ni. Tak boleh nak tunjuk lah kat korang. So buka dengan perlahan-lahan dia punya skru dia. Yang beberapa skru yang lain tu dia menggunakan Philip Yang ini je ada dua yang menggunakan torque ataupun bukan menggunakan torque, yang menggunakan Allen key yang ni dekat skru dia ni. Kita asingkan. Ada satu lagi yang menggunakan Allen key, iaitu di bawah wire ni. Okay, jangan tarik ke bawah sangat, takut dia wire dia tu, kabel dia tu putus. Okay, ada satu skru Allen tadi. So dia design dia dibuat, kenapa dia buat macam ni? Sebab pengguna-pengguna kalau ada masalah dengan dia punya chipset ni, contohnya kalau sekiranya masih dalam warranty warranty ataupun bahasa Indonesia kalau tak silap aku garansi kalau masih dalam tempoh warranty dia, yang boleh buka benda ni dan hantar yang boleh buka benda ni dan hubungi tim Gerobak Vapor untuk diorang hantar chipset yang baru, yang mana dengan chipset yang baru tu pengguna boleh pasang sendiri. Itu satu value lah pada pengguna sebenarnya, sebab konsep ni yang aku perasan sebelum ni Orca Vape pun pernah buat untuk Stubby sebelum ni Stubby AIO pun konsep dia sama. Kalau ada masalah dengan chipset tu, boleh buka dan tukar sendiri. So yang lain ni sekarang ni ada 4 skru yang kita kena buka. Ni satu. Ni dua. Buat dengan berhati-hati guys, takut terpelanting jauh pula skru tu travelling kan. Kemudian ini barang, ada satu skru lagi.
Again, ini barang kalau korang tak yakin nak buat ke was-was ke apa ke, bolehlah minta kawan-kawan yang ada segala tool set ni kan. Kalau tak mampu ataupun tak yakin dengan kemampuan diri sendiri, nak buka ni takut meletup ke apa ke kan. Yalah, kita ni masing-masing manusia ni ada pelbagai pelbagai jenis manusia kan. Ada yang sanggup buat benda ni, yang tak takut. Ada yang jenis memang tak reti dan tak biasa. Jadi yang ini bila kita dah buka dia punya semua skru, ada 6 skru tadi, kita boleh tanggalkan. Kita boleh tanggalkan. Kejap, right. Kena buka dulu guys. Apa nama, kalau ada tank kena keluarkan dulu sebab ni dia terikat dengan flush nut dengan tank dia sekali. So kena buka dulu. Kena keluarkan dulu tank. Yang penting tadi bateri dah keluarkan So tak ada short circuit ke apa-apa yang berlaku lah. So keluarkan tank dulu. Bila dah tank dah dikeluarkan, lap-lap sikit. Dia pakai Tauren memang tu masalahnya sebab Tauren tu dia punya airflow hole dia depan dan belakang memang selalu kat dinding tu akan jadi kondensasi. Satu hal lagi ni, USB port ni kan ada penutup dia ni, getah dia ni kena cabut dulu. Nampak? Barulah. Nampak? Barulah tanggal semua. Okey. Tengok komponen-komponen dia satu per satu. Ini chipset dia Chipset yang digunakan untuk Stabi AIO ini. Ada skrin dia. Lepas tu ada button dia dalam tu. Segala-gala macam lah. Ni aku tak perlu nak buka-buka lah. Ada macam ni je. Ni ada USB port. Dan itulah, dia seketul ni je. Kalau rosak, ada masalah dengan chipset ni. Contohnya liquid dalam ni bertakung liquid banyak ke apa. Lepas tu tak boleh fire. Dan masih dalam tempoh warranty, boleh minta kepada gerobak vapor untuk gerobak vapor hantar satu set ini supaya boleh pakai balik. Sun IO ni boleh dipasang balik. Dan ini juga cara untuk tukar button untuk Sun IO ni. Button dia tadi ada dua kan, button up down tadi. Dia orang memang ada jual button yang berasingan, yang mana button ni kita boleh tukar lah. Kalau siapa-siapa yang nak tukar, nak memperibadikan nak mempersonalizekan lagi korang punya Sun IO ni. Mungkin nak tukar button warna putih ke, warna clear ke apa ke, tu hak masing-masing. Aksesorinya memang ada dijual. Dan untuk pasang kembali benda ni, kalau satu lagi cara benda ni senang lah. Bila dah boleh buka apa semua ni, boleh cuci-cuci dalam ni, lap-lap ke kalau ada liquid-liquid ke apa benda kan. Kalau terbocor ke apa ke. Dan daripada build design dia ni, aku kagum jugalah cara dia orang design benda ni tanpa ada wire-wire yang berselirat tau. Macam kat sini ni, confirm ini adalah connection kepada bateri kat sini kan. Betul tak? Tu kat sini, dah atas ni. So dia dah design betul lah, nampak ada liquid kat situ. So kita kena selesaikan dulu liquid tu. Nampak? Ini barang. Okey, tak tahu dari mana liquid tu datang Betul tak? So inilah gunanya kalau kita suka bongkar-bongkar, kita buka-buka kita punya device sendiri kan. Tak perlu hantar ke kedai kalau sekiranya kita nak cuci-cuci ke apa. Ada knowledge begini ni baguslah kepada pengguna-pengguna AIO sekalian yang nak jaga device dia dengan lebih baik lah.
So liquid tadi aku tak pasti dan aku tak tahu dari mana dia datang. Bila kat sini basah, maknanya kat sini pun basah lah tadi pula. Tu nampak? Dah ada liquid. Bukan. Boleh kena lap-lap ni. Kena dikeringkan ni. Bahaya kalau ada liquid-liquid ni Nanti short. Nanti tak boleh fire. Jadi sebelum pasang motherboard chipboard dia ni, kena pasang dulu dia punya buton. Button dia lubang pula. Butang dia. Butang nak selaraskan atas bawah. Dan ini adalah satu perkara yang kena dibuat dengan penuh kesabaran lah. Aku buat ni depan kamera, depan handphone. Tengah rekod ni untuk korang dan dia memang mencabar. Kena pegang benda ni betul-betul. Letakkan dekat tempat dia. Nah, dah masuk dekat lubang dia. Ada satu lagi. Sama juga kes. Nah, dah masuk. Bila dah masuk tu barulah ambil chipset, chipboard tadi. Dan letakkan je. Masukkan begitu. Tu sangat simple sebenarnya. Dari satu segi, yang itu simple. Aku akui yang tu simple sebab kalau korang pernah tengok video-video orang buka AIO ni .aio ke billet box ke apa-apalah AIO, biasanya ada banyak wire kalau kau tengok video aku sebelum ni yang Astro tu, aku upgrade firmware Astro tu, kan banyak wire dia. Wire-wire tu yang bulat-bulat, yang tebal-tebal. Dia tak ada pakai kabel yang macam ni tau. Bukan tak ada, kurang lah. Lepas tu dia ada wire warna kuning, wire warna putih, wire warna hitam. Tapi dekat sini, dekat Sun AIO ni, design untuk kawasan chipset dia ni bersih. Bersih, kemas, senang untuk diuruskan. Okay, make sure port USB tadi dah dimasukkan. Okay, sekarang kita nak pasang bahagian-bahagian yang lain. So, ni tadi. Tolak. Okay. Perlu dimasukkan dengan jayanya. Okay. Ketatkan dulu. Ikat dulu guys. Sebelum ikat skru-skru yang lain, ikat dulu. Sebab ni bahagian yang apa, dia ada paling panjang lah skru dia ni. Ni yang skru Philips Hopefully korang faham dan tak bosan tengok video ni sebab video ni akan jadi panjang. Sekarang ni pun dah 20 minit. Mungkin video ni jadi setengah jam ke apa ke kan. Okay, dah ketat. Tak bergerak. Barulah kita ambil yang lain. Dia punya skru yang lain. So, skru yang ini tadi pendek dekat wire. Skru yang ini panjang. Skru yang ini. Yang ingat dia punya Philips tadi tu ada 2 tempat je. 2 tempat je baki. 2 tempat lagi dah sudah. Yang Philips ni kena letakkan dekat tepi. Kat sini. Satu kat sini. Jauh ni dari mata aku ni tau. Untuk pengetahuan korang. Focus please. So memang ni jauh. Dan tidak jauh lah dari mata aku. Dia bukannya dekat. Dia satu lagi kat sini yang kita kena pasang. Ialah. Alamak, jatuh lagi. Sabar. Buat ni kena banyak bersabar.
Sikit lagi. Jadi ini satu lagi kita kena pasang yang Philip tadi dekat sini. Okey. Pasangkan dengan ketat. Kemudian yang panjang ini kita pasang menggunakan Allen key. Ini bukanlah jenis Philip tadi. Ini yang menggunakan Allen key tadi. Ia berada dan kita perlu pasang dia di sini, guys. Tinggal kita ketatkan menggunakan Allen key. Dia sebenarnya screwdriver Allen key ada, tapi malah nak buka balik apa semua. So yang ada adalah Allen key yang ini. Senang je lah, pakai je, ketatkan dengan betul. Dan last sekali adalah skru yang pendek ni, Allen key juga pendek. Dia berada di kawasan ini, dekat bawah kabel ni. Bahagian ini kita kena letak dengan berhati-hati dan jangan tekan kabel tu terlampau kuat untuk mengelakkan kabel tu putus. Jadi kita pusingkan Allen key ni sedikit demi sedikit. Anyway, design dia memang design peletakan chipset dia apa semua ni pada aku lah smart lah, bijak lah, kemas. Design dia kemas, tak memeningkan dan tak perlu banyak kerana. Make sure ketat segala-galanya. Okay. Then kita tinggal pasang lah. Pasang panel dengan fire button ini dengan begitu baik sekali. Make sure dah betul. Barulah kita pasang skru yang di luar tadi. Top 5 keluar dalam Allen key dan Phillips. Satu sudah, ada satu lagi yang belum. Okay. Lepas ni kita nak tengok sama ada dia hidup atau tidak. Boleh pasang bateri lepas ni. Pas pasang semua-semua ni lah. Kalau tak hidup, aduh, something wrong somewhere. Make sure terpasang dan flush tak ada terkeluar-keluar skru dia ni. Cantik. Now tinggal kita test fire, pasang bateri. Positif di bawah. Positif bawah, negatif atas. Hidup tak? Suspend kan ni guys, sebab apa? Sebab dah buka-buka, dah bongkar-bongkar apa. Alamak, tak hidup lah. Aduh, salah ke pasang ni? Oh, bateri terbalik guys. Suspend. So pasang macam ni negatif kat atas, positif kat bawah. Nampak tu? Aduh, tu kan tanda positif tu. Okay, macam ni.
Bila dah yakin betul barulah diketatkan barulah dikencangkan. Tu dah nyala, skrin sudah hidup. Ketatkan betul bateri dia punya pengikat ni. Kemudian kita boleh test masukkan RBA, dan untuk kerja lebih cepat, lebih pantas, gunakanlah integrated drip tip yang terus ikat dan kita tengok adakah dia mampu memfire berjaya hidup, berjaya pasang dengan jawabnya. Okey, anyway, itulah dia tadi sedikit perkongsian macam mana dia punya chipset. Sama ada chipset ni adalah dibuat oleh Suicide Mods dan Orca Vape ataupun dibuat oleh Vapors Cloud, aku tak tahu, tak pasti sebab tidak ada info. Cuma dia punya user interface dia, UI dia memang seakan-akan Stubby AIO punya chipset, cuma ini untuk yang screen yang kecil. Dari segi performance, sejujurnya lah chipset dia ni gini, dia tak adalah dia tak lembab. Dia tak boleh dikatakan tiada delay nampak efek screen turun semua tu. So kalau macam kita baru pasang bateri dan kita picit pun, dia boleh terus fire, tidak ada masalah. Dan hanya contoh sebagai contoh nak kata garang tak garang firing dia 25 watt ni, ohm 0.31, 25 watt tengok firing ni. Dah meletak 25 watt dah macam gitu. Dan kalau kau bubuh contohlah 40, maksimum boleh pergi berapa? Maksimum dia boleh pergi 80 watt, dan ada round robin, tekan lagi sekali dia boleh patah balik ke belakang. Katalah 40 watt 40 memang garang. So itu terpulang kepada budi bicara masing-masing, nak menikmati device masing-masing. Kalau kau nak 25 watt pun boleh, nak 30 watt pun boleh, nak 40 watt pun boleh. Dan kalau untuk MTL, of course lah, lebih rendah lagi punya pembakaran voltage dia. So terima kasih semua kepada yang menonton. Itu tadi sedikit perkongsian mengenai chipset yang ada di Sun IO, dari segi user interface dia, dari segi hardware chipset itu sendiri, macam mana nak access, macam mana nak tengok hardware chipset dia tu dekat dalam ni, buka skru itu ini, dan apa yang tim gerobak Vapor dan juga Vapors Cloud bagi untuk yang kalau rosak dan masih dalam warranty boleh ganti, user boleh buat sendiri. Itu semua adalah antara value yang ada pada Sun IO. Dan terima kasih banyak kepada semua yang menonton dan support panel Wak Vapes ni. Semoga bertemu lagi di lain masa. Wak Vapes ni, Assalamualaikum. Sun IO. Tak boleh lah, 20 watt tak jadi bhai. Dia kena 33 lah. Kalau aku 35 lah. 35 untuk kalau 29 ohm, 0.29 ohm ke 0.30 ohm ke. 35 tu memang nice lah, dia punya meletak dia. Okay guys, jumpa lagi lain kali. Bye.